بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ونويت كما نوى سلفنا الصالح، نويت كما نوى المؤلف. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وبعد، اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, tamunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dapat kita sama-sama mari menunaikan solat maghrib berjemaah di madrasah ini. Dan alhamdulillah juga dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk bersama-sama di dalam majlis ilmu pada malam ini, menyambung pembacaan pengajian kitab kita ni, kitab hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 yang diberi tajuk dalam buku ini, dalam kitab ini diberi tajuk menghormati jiran dan tetamu. Baik, kita baca terlebih dahulu hadis ini. Qala al-musannif al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin. Al-hadithul khamis 'ashar عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. Hadis kita pada malam ini, hadis yang ke-15. Dan kata ulama, hadis ini termasuk di dalam hadis-hadis yang menghimpunkan tentang akhlak. Hadis-hadis yang menghimpunkan tentang akhlak. Dan telah disebut sebelum ini bahawasanya hadis yang berkait dengan akhlak ini, kata ulama,
terkandung dalam 4 hadis yang paling utama. Dan salah satunya, kata sebahagian ulama, salah satunya hadis yang kita baca pada malam ni. Hadis ni berkait dengan akhlak yang sangat tinggi. Kalau boleh amal ni juga, Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita tengok terjemahannya dahulu. Erti hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ni kita boleh teka dah sebenarnya. Boleh buat teka dah. Abi Hurairah ni nama apa ni? Teka lah gitu sekali. Oh, betul. Abdul Rahman. Abu Hurairah ni nama Abdul Rahman. Mujur tak tahu asal ni siapa yang betul boleh seria. Oh, tidak boleh seria dah. Jadi Abu Hurairah ni namanya ialah Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dusi. Kalau kita tanya lagi soalan ni boleh jawab bisa ni. Abu Hurairah ni nama dia sebelum Islam ke apa? Nak ayat seria ni, nak ayat seria. Siapa boleh jawab, kita boleh seria. Berkali hadiah itu tidak berapa lumayan, jadi tak ada jawapan. Jadi jawapannya ialah namanya sebelum Islam. Ini ambil daripada mana ni? Ambil daripada kitab yang telah ditulis oleh seorang ulama. Kitabnya bernama Suwarun fi Hayatis Sahabah, gambaran kehidupan para sahabat. Dan dalam kitab itu disebut kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namanya sebelum Islam, ingat, Abdus Syams. Abdus Syams. Syams tu matahari. Abdun tu hamba matahari. Bila dia masuk Islam, maka Rasulullah SAW tukar nama daripada Abdus Syams, hamba pada matahari, kepada hamba Allah yang bersifat Rahman, Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dusi radhiyallahu taala anhu. Bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata akan yang baik, atau hendaklah ia diam saja. Kalulah dia ni beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dia kena kata benda yang molek-molek, benda yang baik-baik, ataupun duduk dia. Itu satu lafaz tu ringkas tapi mengandungi akhlak yang sangat tinggi. Maknanya kalau benda hak nak tubik daripada mulutmu tu benda hak tak comel, baik tak sekecil, duduk dia. Itu lebih baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalulah ada manusia yang menghafal hadis ini, setiap kali dia nak kecek, maka dia teringat pada hadis ni, bisa dia comel lah dia. Acu nak kecek, Rasulullah kalau orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, dia kena kata benda yang molek-molek ataupun dia duduk dia. Maka dengan cara ini seorang itu tidak akan tobik, kata mencarut keluar, ke Melayu kat menyapung. Cukup Melayu, cukup Kelantan. Kelantan kat menyapung. Keluar mencarut, dia tak akan keluar, mengumpat tak keluar daripada mulut dia. Memfitnah tak keluar belakang. Huduh-huduh tak tobik. Dan kata ulama, apakah yang dimaksudkan orang yang beriman? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Lepas tu kalau mulut dia duduk kecek huduh, maknanya dia tidak beriman pada Allah kah? Adakah dia tidak beriman pada Allah dan Rasul, ataupun tidak beriman pada Allah dan hari akhirat sekiranya tubik daripada mulut dia kata-kata huduh, kecek, mencaci, memaki, mengumpat? Maknanya dia tidak beriman kah? Maka di sini kata ulama, beriman tapi iman itu iman yang tidak sempurna. Yang dimasukkan dalam hadis ini, siapa yang beriman, maknanya siapa yang beriman dengan iman yang sempurna. Maknanya kalau kita ni yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan hari kiamat, tapi mulut tu bobel tubik huduh semua, bererti iman kita tidak sempurna. Gitu duduk. Iman itu tidak sempurna. Dan iman yang sempurna inilah yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita setakat beriman, aku yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku yakin hari kiamat ada, hari akhirat ada, tapi mulut tak jaga, maka tidak ada jaminan untuk kita selamat di hari akhirat. Ada manusia di hari akhirat esok
Oh, di hari akhirat esok ni, dia ni bukan main lagi bawa pahala apa dia? Pahala semaya, pahala puasa, pahala sedekah, pahala habis jenis pahala ada belaka. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad syatama haza, dia telah mencela orang tu, telah mengkata pada orang ni. Last sekali marilah orang-orang yang dicela, orang-orang yang dikata tu minta balik pahala-pahala. Minta balik, mula-mula diberi pahala. Jadi pahala dia yang banyak tu berkurang sebab mulut tak jaga. Mulut tak jaga tu tak ada habis pahala. Kalau dia duduk semaya ada apa hilang. Last sekali habis licin pahala, tak ada meninggal pun satu. Muflis di hari akhirat. Muflis. Bila muflis di hari akhirat, mari lagi orang. Mungkin dia kata orang, mulut tak jaga. Mari lagi orang. Mungkin dulu pernah kata kat aku di hari akhirat. Di hari akhirat orang tu dakwa dia. Mungkin dulu pernah kata kat aku. Oh, maka dia kata tidak ada dah pahala nak beri. Kalau kita tanggung dosa aku. Ambil dosa kawan tu, bagi ke dia pula. Allahu Akbar. Jadi oleh sebab itu yang dimaksudkan dengan beriman pada Allah dalam hadis ni ialah iman yang sempurna yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat. Dan iman yang boleh mencapai dengannya redha Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kata ulama gini maksud dia. Maksudnya seperti seorang ayah kata kepada anak. Ayah kata kepada anak, kalau mung ni anak aku, maka mung kena taat pada aku. Faham tak? Kalau mung ni anak aku, maka mung kena taat pada aku. Katakanlah anak tu tak taat pada dia, anak tu tak dengar kata, dia suruh pergi tambak lembu, tak pergi tambak lembu, dia suruh pergi kedai, tak pergi kedai, dia suruh basuh pinggan, tak basuh pinggan, dia suruh lipat kain, tak lipat kain. Katakanlah anak itu tidak taat pada dia, maka adakah dikira sebagai anak lagi ataupun tak? Anak lagi, tetap dipanggil anak. Tapi si ayah kecek begitu pada anak, nak menggalakkan anak supaya taat pada dia. Ni kata ulama, sebagaimana seorang ayah, ni siapa yang kata ni? Syekh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Bila dia syarah hadis ini, boleh juga memberi maksud lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menggalakkan orang supaya buat benda-benda yang akan disebut lepas ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dengan sebab gitu orang pun mesti kita kena buat supaya kita ni termasuk di kalangan orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Sebagaimana seorang anak, bila dia kata kalau mung ni anak aku, kalau dia sayang kepada dia, dihormat pada ayah dia, maka dia akan berlomba-lomba untuk buat perintah ayah dia itu. Begitulah yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka kata ulama juga di sini kita boleh faham bahawasanya berkata baik itu lebih afdal daripada duduk diam. Faham tak? Kalaulah kita diberi dua pilihan, nak bercakap benda yang baik ataupun nak duduk diam, maka bercakap benda baik itu lebih afdal. Sebab apa lebih afdal? Sebab Rasulullah suruh cakap benda baik dulu, baru suruh duduk diam. Falyaqul khairan, berkata akan yang baik, atau hendaklah ia diam. Maknanya mula-mula Rasulullah kecek hak molek, kalau tak boleh kecek molek kat duduk diam. Maknanya kecek yang molek itu adalah lebih afdal, lebih utama daripada duduk diam. Tapi kalau nak tubik daripada mulut kita tu hak huduh, maka duduk dia itu lebih afdal. Gitu. Duduk dia itu adalah lebih afdal. Kalau hangpa tanya tuan-tuan, apakah kata-kata yang baik? Kata-kata yang baik, falyaqul khairan, ni kata-kata yang baik ni apa? Banyaklah kata-kata yang baik. Antaranya ialah kita mengingatkan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala.
Royak kepada manusia tentang Allah Subhanahu wa taala, royak kepada manusia tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, royak kepada manusia tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, royak kepada manusia tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serupalah. Perintah Allah, perintah Rasul ni serupalah. Royak kepada manusia tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, royak kepada manusia tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja benda tentang Allah dan Rasul kita sampaikan kepada manusia, maka itu kata-kata yang baik. Kalau boleh waktu, maka lebih baik kecek daripada dia. Kalau untuk tujuan menyampaikan perkara-perkara itu, baik kita kecek daripada kita duduk dia. Dan begitu juga sekiranya kita berpeluang untuk menyuruh buat baik ataupun mencegah kemungkaran. Kalaulah boleh guna lidah untuk amal ma'ruf, ataupun kita boleh guna mulut ini untuk mencegah kemungkaran, maka lebih afdal kita kecek daripada kita duduk dia. Katakanlah kita tak boleh nak cegah, maka duduk dia lah. Dah tak boleh nak cegah, tak boleh nak cegah dengan lidah. Tebing cegahnya tapan demo, tebing cegahnya igat demo, contohlah. Tebing cegahnya bunuh demo, contoh. Maka dalam keadaan itu dia boleh duduk dia. Maka kata-kata yang baik itu apa sahaja kata-kata yang boleh membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila disebut hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka dia kena kata baik ataupun duduk dia. Sebab orang mukmin ini tahu tentang ayat-ayat Al-Quran. Orang mukmin, orang yang beriman dengan Allah ni, dia tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Takut salah baca. Tidaklah lafaz terkeluar daripada mulut seorang hamba itu kecuali ada raqib dan ada atid yang mencatat semua amalan. Maka tubik sejah daripada mulut kita ni, kata-kata ditulis selalu. Dan bila ditulis, di hari akhirat esok akan ditayangkan, akan dipamerkan. Maka di hari akhirat orang yang banyak dosa akan kata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab gapo ni habis benda yang tulis belaka. Hak kecil ada, hak besar belaka ada, hak semuanya kira belaka. Allah sudah kerja dalam pada hari ini. Jadi orang yang beriman, dia yakin benda tu, maka dia jagalah lidah. Maka dengan sebab itu dia pun jaga. Hendaklah ia berkata baik ataupun hendaklah dia diam sahaja. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, Rasulullah ulang sekali lagi. Mula-mula ayat, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, dia kena kata benda yang baik-baik ataupun dia kena duduk diam. Kemudian Rasulullah ulai pula, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia menghormati jirannya. Dia kena hormat jiran dia. Kena hormat jiran. Baik, jiran ni siapa dia? Siapakah jiran kita? Di sini ulama berselisih. Para ulama berselisih, siapakah yang dimaksudkan dengan jiran? Ada yang kata bahawa jiran ialah 40 buah rumah yang ada di sekeliling kamu. Maka bila kata 40 buah rumah yang ada di sekeliling ni, kita kata 10 alik kanan, 10 alik kiri, 10 alik depan, 10 alik belakang. Itulah dikurangkan 40 buah rumah yang ada di sekeliling kamu, maka itulah jiran kamu. Ada pula yang kata bahawasanya jiran ini ialah 40 buah rumah alik kanan, 40 buah rumah alik kiri, 40 buah rumah alik depan, 40 buah alik belakang. Ini seperti kampung ni jiran kita belakang. Jiran. Ada pula yang menyatakan bahawasanya jiran ialah orang yang semaya subuh berjemaah bersama-sama kami di masjid ataupun di surau mana-mana. Contohnya di madrasah ni tak? Madrasah ni subuh orang baik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah beberapa orang, katakanlah ramai mari. Maka hak ramai tu semua jiran kita lah. Sebahagian ulama menakrifkan, memberi takrif
Jiran ialah hak semaya subuh sekali dengan kita. Itu adalah jiran. Maka hak mana mari tu jiran kita belakang. Katakanlah mari 3 orang. Maka 3 orang tu lah jiran kita. 3 orang tu lah jiran kita. Hak lebih sedih lagi nya kita bayar tak ada orang mari, tak ada jiran kita. Tak kali ni tidak ada lah kawasan kita ni, alhamdulillah. Azan subuh insya-Allah ramailah berduyun-duyun mari. Kalau nak suruh ramai jiran, pergi sembahyang masjid besar. Pergi sembahyang masjid besar kan ramailah jiran. Engkau biasanya masjid-masjid besar ni ramai. Jadi hak mana sembahyang subuh sekali dengan kita, maka itulah jiran. Maka jiran ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena muliakan jiran. Muliakan jiran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Wahai Rasulullah, saya ni ada 2 orang jiran. Saya ni ada 2 orang jiran. Maka mana satukah yang saya kena beri hadiah dulu?" Dia tanya Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya ni ada 2 orang jiran. Jadi hak mana saya nak beri dulu?" Boleh jadi barang tu tak banyak. Barang tu ada yang berkali ataupun nak beri banyak tak boleh, tak sikit. Maka nak beri hak mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana paling dekat pintu dengan kamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu kena buat baik dengan yang paling dekat pintu dengan kamu. Kata ulama bila sebut dekat dengan pintu, paling dekat ialah hak menghadap pintu. Contohnya kita buka pintu rumah kita, nampak rumah dia. Dia buka pintu rumah dia, nampak rumah kita. Kenapa kena buat baik kepada jiran hak lagu tu dulu? Sebab dialah yang kalau jadi apa-apa dalam rumah kita, dialah orang mula-mula sekali tahu. Dan dialah akan menolong kita, orang yang pertama akan menolong kita. Adat kebiasaannya, orang yang paling dekat dengan kita lah yang akan membantu kita dalam kecemasan kalau berlaku apa-apa. Maka hak ni lah kata ulama, orang yang perlu kita buat baik, jiran yang perlu kita buat baik, paling dekat sekali dengan kita. Ni tak ada. Tak lah, maknanya setengah orang tu dia buat baik pada jiran-jiran yang jauh, tapi rumah tak baik. Tak boleh. Dia kena buat baik pada jiran yang paling dekat sekali. Kalau nak beri hadiah, jangan tinggal jiran sebelah rumah. Jangan pula kita pergi beri ke orang lain, tinggal jiran sebelah. Jiran yang paling dekat dengan kita tak beri. Tu tak kena. Sebab apa? Kata guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran hafizahullah taala, dia kata sebab jiran ni nampak belaka hak membuat masuk dalam rumah. Jiran hak di sebelah rumah kita tu, segala mak nikah hak kita buat balik, beli di Aeon, beli di Maiden, beli di Tesco, berapa tu baby penuh sopik tu, buat kelik tu, dia tengok belakang. Kalau tengok di sopik itu tak apa, tapi kalau kita tengok sosok tu kan, maka apa yang dia lihat itu sepatutnya kita beri juga dia. Kalau benda itu dilihat. Kalau tak sebui, kata guru kita, jangan beri dia nampak. Jangan beri jiran nampak barang. Kalau dia nampak, maka kena beri. Dan banyak kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dan isteri-isterinya lain, bila masak lebih kuah, banyakkan air, banyakkan kuah. Supaya apa? Supaya boleh beri ke jiran. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar hadis ni pada malam ni, esok kita gola, kita masak beri ke jiran. Esok wakil ke berapa, wakil ke berapa, beri ke jiran. Sebab apa? Sebab semalam saya mengaji hadis, orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka muliakan jiran. Kata guru kita dulu, kata guru di Mesir, tapi hak sebut ni Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad juga, mula kita ngaji dengan dia. Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran hafizahullah ta'ala, dia sebut, katanya masyayikh di Mesir, guru-guru di Mesir, dia kata al-jaru yughallid dar. Al-jaru yughallid dar. Apa dia al-jaru yughallid dar? Jiran ini akan menjadikan rumah kita mahal. Jiran akan menjadikan rumah kita ni mahal. Apa jadi mahal? Sebab bila jiran baik, nilai rumah tak akan jadi mahal. Nilai rumah. Orang dulu orang ni berserupa lah. Kalau nak beli rumah, dia akan tengok kawasan sekitar. Kalau sekeliling rumah tu ada belakang, menagih dadah, ada ketua gangster, ada hak jahat, ada hak begini, ada pencuri, ada belakang, maka baik kita pergi duduk lain daripada duduk situ. Tapi kalau dah tepi rumah kita ni, kaki jemaah,
hak ni pula ustaz, hak ni pula tu imam, alik sebelakang rumah nu tuk peti, alik nu pula orang belakang, hak jujur belakang. Maka molek dah kita duduk situ. Suka tengok alik ni berasa suka, tengok alik tu berasa suka. Maka daripada sini kita kena buat baik pada jiran. Buat baik pada jiran. Qala, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat. Saat ni buat baik pada jiran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang lagi ayat yang sama. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Maka dia kena muliakan tetamunya. Kata ulama memuliakan tetamu ini, sebahagian ulama kata wajib memuliakan tetamu. Memuliakan maknanya kalau orang mari di rumah kita kena layan sebaik-baiknya. Dan sejak daripada zaman dahulu lagi, maksudnya sebelum pada Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, umat sebelum Nabi Muhammad SAW ni sudah memuliakan jiran-jiran. Dan sudah ma'ruf ataupun sudah diketahui oleh masyarakat pada zaman dahulu, memuliakan jiran ini adalah satu kewajipan ataupun satu akhlak yang mulia. Zaman itu orang tahu dah. Orang Arab jahiliyah terkenal dengan perangai antara hak molek. Orang Arab jahiliyah ni antara perangai hak comelnya ialah memuliakan tetamu. Dia buat baik pada tetamu. Nabi Ibrahim alaihissalam kalau kita baca dalam Quran bagaimana layanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada malaikat. Malaikat mari dengan rupa manusia, mari ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lagu mana dia buat? Tak tanya pun, mari di mana, awak ni siapa? Tu silakan masuk dalam rumah. Tak ada apa-apa lagi, pergi sembelih lalu. Pergi sembelih binatang. Pergi sembelih apa yang ada pada lembu ke, anak lembu ke apa. Yang disebut dalam Al-Quran kisahnya. Kemudian sembelih dan kemudian dihidangkan makanan. Tak ada kata demo mari buat gapo rumah kami tak kenal demo, tak ada. Ayat itu tidak ada. Walaupun hok mari itu dia tak pernah jumpa, tapi dilayan dengan first class. VVIP. Bila mana malaikat ni tak setuh makan ni, barulah dia rasa takut. Dah kita hidang makan, dijemput makan, maka bila malaikat ni tak setuh makan ni, barulah dia rasa takut. Tak makan apa-apa. Barulah malaikat ni royak bahawa kami ini adalah malaikat. Baru royak siap dah makan ni. Tu nak ayatnya cara melayan tetamu. Inilah hebatnya. Kalau tuan-tuan hari ni hari Jumaat tak? Hari ni Jumaat, hari Sabtu dah ni. Hari malam Sabtu. Kalau tuan-tuan biasa hari Jumaat ni kita baca surah Al-Kahfi. Dan kita akan jumpa kisah Nabi Musa dan Khidir. Disebut dalam kisah itu bagaimana Nabi Musa dan Khidir ini berjalan. Dua orang ni mula-mula naik kapal. Lepas tu Nabi Khidir tebuk kapal. Lepas tu berjalan pula, berjumpa pula dengan seorang budak. Nabi Khidir bunuh budak tu. Kemudian jalan lagi, sampailah di satu kawasan disebut fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma. Jadi Nabi Musa dan Khidir ni masuk dalam kampung. Pada masa tu tidak ada makan ni. Dua orang ni habis buka, jalan jauh doa dah. Maka bila jalan dengan keadaan lapar ni, masuk dan demo berdua ni minta makan ni untuk dilayan sebagai tetamu. Dan kata ulama tafsir, sebenarnya perbuatan Nabi Musa dan Khidir itu memang kewajipan pada tuan rumah melayan tetamu. Zaman dulu itu adalah satu benda yang patut dilaksanakan. Kalau tak layan tetamu ni memang huduh sangat perangai. Zaman itu orang yang tidak melayan tetamu itu ialah orang yang sangat huduh perangai.
Tetapi apa yang ditemui oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam kisah itu ialah mereka tuan rumah tu tak selaya, tak sewi makan. Tetapi Nabi Khidir duduk dia lama, tiba-tiba dia tengok ada satu dinding nak utuh, maka dia dirikan balik dinding itu. Nabi Musa pun tanyalah pula, wahai Khidir, wahai Nabi Allah Khidir, kita ni dah tak ada makan ni. Lepas tu kita buat kerja untuk umur dia. Umur dia nak utuh, kita bagi. Bapa, kenapa kita tak minta upah? Minta dah upah boleh kita makan. Minta makan ni ke apa? Maka kata Khidir, aku ayat dah, jangan tanya. Buat ke apa pun jangan tanya. Cuma nak ayat poinnya di sini ialah pada zaman dahulu memang melayan tetamu ini satu kewajipan. Bukanlah Nabi Musa dan Khidir ni gini tak sedekah gitu tak. Bukan. Tapi sebagai seorang yang dagang ataupun orang yang asing, kita kata Ibnu Sabil tu, memang menjadi kewajipan penduduk ataupun orang tempatan itu untuk melayan tetamu. Itu kewajipan untuk mereka. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kita kena muliakan tetamu. Muliakan tetamu ni kata ulama. Jangan sampai membebankan kita. Jangan sampai terlalu membebankan kita. Terlalu membebankan maknanya orang mari rumah kita, maka kita pun sudahlah, nak buat kan maka kita pun pergi buta pula. Pergi cari pula orang lain buta pula. Sebab apa? Sebab nak cari makan ni. Itu terlalu membebankan. Ambil saja apa yang ada dalam rumah. Katakanlah ada air masuklah. Tapi gaklah, gitulah. Tapi jangan membebankan, kata ulama. Dan inilah yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam rumah tak ada makan ni, ada sikit je makan ni. Maka dia ambil makan ni sikit itu diberi kepada tetamu, dan demo ni tidak makan. Tuan rumah tak makan. Tapi dia tetap menggunakan barang yang ada dalam rumah. Tak perlulah kita tubik cari duit, tak ada pergi cari barang apa semua, semata-mata untuk melayan tetamu. Cukup dengan apa yang ada di dalam rumah kita. Jadi orang yang melayan tetamu ini, kata Rasulullah SAW, ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kesimpulan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kesimpulan hadis, orang-orang yang beriman hendaklah bercakap dalam perkara-perkara yang baik. Orang yang beriman kena kecek benda yang baik-baik sahaja. Sebab apa? Sebab semua perkataan yang tubik daripada mulut itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian ulama kata hanya perkataan yang dapat pahala dan dapat dosa sahaja yang dihisap. Hanya perkataan yang dapat pahala. Contohnya orang itu berzikir pada Allah, ataupun orang itu mengajar benda-benda yang molek, hak dapat pahala itu ditulis. Dan sekiranya perkataan itu perkataan yang mendapat dosa, katalah dia mengupak, dia mencaci, dia memfitnah, berapa hak tu ditulis. Adapun perkataan-perkataan yang harus ataupun perkataan-perkataan yang tidak ada dosa dan tidak ada pahala, kata sebahagian ulama itu tidak ditulis. Itu sebahagian ulama kata begitu. Sebab ada setengah guru kata antara waktu masa yang kita boleh berbual-bual dan perbualan itu tidak dihisap. Wallahualam, tengok pada perbualan juga, tapi dia sebut perbualan itu tidak dihisap ialah maknanya kita digalakkan untuk kecek masa itu ialah pada waktu makan. Kita makan ramai-ramai kan. Makan ni sunat berjemaah. Jangan nak makan seorang. Sunat untuk kita berjemaah. Maka bila makan berjemaah itu, maka kita digalakkan untuk bercakap. Jangan duduk dia buat seorang duduk dia, aku duduk dia. Keceklah, jangan duduk dia. Itu. Jadi hendaklah bercakap dalam perkara-perkara yang baik. Qala dilarang, yang kedua dilarang bercakap dalam perkara-perkara jahat dan dosa. Dilarang sama sekali kalau kita beriman pada Allah dan hari akhirat. Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, ramai manusia yang dihumban ke dalam neraka kerana lidah. Terkejut Sayyidina Muaz bin Jabal bila Rasulullah sebut begitu. Ramai manusia dihumban kerana neraka kerana lidah. Duk gamuk kau mata banyak buat dosa, duk gamuk kau telinga banyak dosa, duk gamuk kau kemaluan banyak buat dosa, zina kau berapa, rupa-rupanya lidah ni adalah penyebab.
manusia masuk dalam neraka. Jadi kena jaga. Yang ketiga, dalam setengah-setengah keadaan lebih baik berdiam daripada berkata-kata. Daripada kita duduk tubik hak uduk, baik kita duduk diam. Ataupun dalam satu perkara yang kita tak jelas, tak tahu, baik kita duduk diam. Kita dengar satu berita, kita tak tahu yolo kodok, baik kita tak usah sembah, baik kita duduk diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu riwayat, kafa bil mar'i kizban ataupun kadiban. Kafa bil mar'i kadiban an yuhdisa bi kulli ma sami'a, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bercakap semua benda yang dia dengar. Semua benda yang dengar telinga ataupun semua benda yang dibaca dari WhatsApp, dibaca dari apa-apa saja dalam media sosial ni, maka dia sebarkan balik, dia kecek semula. Sedangkan benda tu benda tak tahu mana-mana. Baik duduk dia, tak ada apa satu. Tebing kecek, maka akan ditanya di akhirat esok. Baik, yang keempat, orang-orang Islam hendaklah menghormati jiran dan tetamu. Orang Islam kena hormat pada jiran dan juga kena hormat pada tetamu. Dan yang kelima, bercakap hendaklah berhati-hati dan kena pada tempatnya. Ada masa kita kena kecek, ada masa kita kena duduk diam. Begitu cerita lebih kurang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tengok je dulu, Pak Dia dah ingat nak pergi lagi hadis, tapi jumpa semula agak dak. Dah orang dah koma dah comel tu. Jumpa wakah comel tu, tebing lagi berhenti tengah panah kata tu gitu. Jumpa wakah comel baik berhenti. Pergi lagi berhenti tengah panah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah daripada kelemahan hamba sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin.